Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah kita bangkit daripada tidur, dan alhamdulillah Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita meneruskan hidup kita. Dan Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Dan di waktu ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, apa khabar seluruh warga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan? Selamat Hari Raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita semakin semangat insya-Allah setelah kita melalui proses tarbiyah di dalam bulan Ramadan, dan kita melangkah masuk ke bulan Syawal dan insya-Allah ke bulan-bulan yang seterusnya dalam keadaan hammasah, dalam keadaan bersemangat untuk kita menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Operasi dan sahabat-sahabat ketua-ketua bahagian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan rakan-rakan FB yang sedang menonton sekarang ini. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian saya pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semualah, tuan-tuan, insya-Allah, dan puan-puan. Baik, topik yang sebagaimana tuan-tuan sedia maklum yang telah dipaparkan di FB Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, insya-Allah saya akan bercakap pada pagi ini, iaitu topiknya silaturrahim. Mungkin ada di kalangan kita yang telah maklum ataupun memahami berkenaan silaturrahim ini. Kalau mungkin di sana, mungkin apa yang saya akan bincang ini, yang ada di kalangan kita yang telah memahami secara lebih mendalam, mungkin sebagai peringatan kita bersama, dan mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi mungkin samar-samar apa yang dimaksudkan silaturrahim ini, mungkin sebagai satu penambah ataupun sebagai suatu ilmu kepada diri untuk menjadi paduan dalam kehidupan kita. Kita semualah, insya-Allah. Baik, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Berbicara tentang silaturrahim ini, sebelum saya berbicara tentang hal ini secara lebih detail lah, tuan-tuan, saya akan sebut satu ayat Allah sebagai satu paksi asas kepada perbincangan kita pada pagi ini. Kemudian saya akan sebut berkenaan mengapa kita perlu menjaga silaturrahim ini, kemudian keutamaan-keutamaannya, dan seterusnya. Di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait silaturrahim dan macam mana kita nak jaga silaturrahim ini, dan ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita tidak menjaga silaturrahim ini. Insya-Allah, tuan-tuan. Nampak dah ada Ustazah Siti pun dah ada, Anip HKA. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Bertakwalah kepada Allah serta memelihara tali silaturrahim, dan sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ayat Allah Subhanahu wa taala ini cukup jelas. Cukup jelas kepada kita, yang mana Allah menjelaskan hal ini berkaitan silaturrahim ini adalah merupakan perkara yang sangat penting yang perlu kita jaga. Sebab itu bila mana kita berbicara tentang silaturrahim ini, tuan-tuan, menjaga silaturrahim ataupun menghubungkan silaturrahim ini adalah merupakan satu perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi hukumnya adalah wajib untuk kita menjaga silaturrahim. Dan ada larangan Allah, tuan-tuan. Ada larangan Allah, orang yang tidak jaga silaturrahim ini akan ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ancaman? Nanti kita tengok selepas daripada ini. Baik. Maknanya secara asas dahulu, tuan-tuan, bila mana kita berbicara tentang silaturrahim ini, makna kita memahami tentang silaturrahim ini merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hukumnya adalah wajib kita menjaganya, bahkan hukum haram kalau kita mengambil makna tidak peduli dalam hal ini. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, berbicara tentang silaturrahim ini berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, saya ingin mengambil beberapa pandangan daripada para mufassirin, daripada kalangan ulama kita, yang boleh kita jadikan panduan, untuk kita memahami secara lebih detail berkenaan silaturrahim ini. Baik, apa dia silaturrahim, tuan-tuan? Puan-puan, mungkin selalu kita sebut, ada yang dibincangkan oleh para ulama yang membahaskan tentang silaturahim ini, iaitu membabitkan hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan. Baik, kembali kepada definisi silaturahim ini, kalau kita melihat kepada definisi yang telah dinyatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau menjelaskan, tuan-tuan, silaturrahim ini makna dia akan ada dua istilah. Satu silah, yang kedua rahim. Silah ni adalah hubungan. Dan ar-rahim ini, kata Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, ar-rahim adalah rahim wanita, iaitu tempat di mana janin berkembang dan terlindung dalam perut wanita. Dan istilah rahim ini digunakan untuk menyebut tentang kaum kerabat, kerana mereka berasal dari satu rahim. Maknanya kita memahami daripada definisi ini, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya bila kita menyebut silaturrahim ini, antara pandangan Ar-Raghib Al-Asfahani, iaitu dia merangkumi hubungan kerabat. Hubungan kerabat kita. Maknanya sesuatu yang perlu kita mengambil tahu dan kita ambil cakna dalam hubungan kerabat kita. Bahkan ini juga ditekankan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Yang merangkumi, kata Imam Ibn Kathir, makna merangkumi seluruh kaum kerabat. Sebab itu, tuan-tuan, ada di kalangan para ulama bila mana sebut tentang hubungan silaturahim ini, mana kita menjaga hubungan kaum kerabat. Dan ada, tidak dinafikan juga, ada juga pandangan ulama
maknanya yang secara lebih umum mengatakan iaitu hubungan tali persaudaraan. Maknanya tuan-tuan, kita berbicara tentang silaturahim ini, maknanya kita kena jaga hubungan silaturahim sesama kita, dan yang lebih aula lagi tuan-tuan, antara hubungan kerabat. Hubungan kerabat ini. Begitu juga pandangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam dia memetik pandangan Imam Al-Qurtubi. Memetik pandangan Imam Al-Qurtubi, kalau dilihat kepada pandangan Imam Al-Qurtubi, di situ Imam Al-Qurtubi mengatakan ada bila sebut silaturahim ini ada secara umum dan ada secara khusus. Makna umum ni maknanya pada kaum kerabat menjadi kewajipan kepada kita untuk kita mengasihi dan kita berlaku adil dan tidak berlaku zalim kepadanya. Dan kalau khusus ini sehingga disebut oleh Imam Al-Qurtubi, makna dari sudut soal nafkah, mungkin di sana tuan-tuan ada sesuatu yang dilakukan, maka kita memberi kemaafan dan kita mengambil tahu dalam hal ehwal kaum kerabat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, silaturahim ini adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Sangat penting, tuan. Baik itu tuan-tuan, bila mana saya duduk di bahagian perkahwinan, tuan-tuan, saya melihat dalam situasi berkaitan silaturahim ini. Dia bukan hanya sekadar kita bercakap tentang soal, tuan-tuan, hubungan semata-mata, bahkan dia lebih luas lagi perbahasannya. Sehingga dia membabitkan soal perkahwinan. Membabitkan soal perkahwinan. Baik, bagaimana tuan-tuan saya mengatakan dan saya mengaitkan hal ini, dan bila saya kait tadi tuan-tuan bukan semata-mata daripada saya juga merujuk kepada pandangan Imam Al-Qurtubi antaranya. Membabitkan soal perkahwinan, dia berkait dengan soal nasab keturunan. Secara tak langsungnya, bila mana kita berbicara tentang soal nasab pun, makna dia termasuk dalam maqasid syariah yang perlu dijaga. Dan bukan hanya sekadar jaga sembrono begitu, mana kita mengambil tahu dari sudut perkahwinan itu, tuan-tuan. Bahkan kalau kita tengok daripada tertib susunan wali umpamanya, tertib susunan wali dalam mazhab kita Syafi'i lah kita ambil. Kedudukan bapa kandung. Kemudian selepas kematian bapa turun kepada datuk. Datuk ayah, iaitu ayah kepada ayah. Kemudian turun kepada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, anak saudara daripada adik-beradik lelaki sebapa, anak saudara daripada adik-beradik lelaki sebapa, bapa saudara bapa seibu sebapa. Makna semua tadi, semua tuan-tuan menceritakan tentang kaum kerabat yang perlu kita menjaga silaturahim. Baik, sekiranya hal ini tidak dijaga, tuan-tuan, berlaku kepincangan, maknanya berlaku dalam keluarga itu hubungan yang tidak baik. Ada kes, tuan-tuan, ada kes membabitkan perkahwinan bila mana berlaku hubungan silaturahim tadi retak, tuan-tuan. Makna dia pun tak nak ambil tahu pasal abang dia, pasal ayah dia, yang akhirnya berlaku perkahwinan, tuan-tuan, dengan jalan, kadang-kadang ada yang menipu dokumen, yang akhirnya menatijahkan perkahwinan tadi adalah perkahwinan yang fasid, yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Dan hal ini, tuan-tuan, kalau kita di Jawi, tuan-tuan, saya di Jawi, saya juga menguruskan hal ini dan banyak berkait tentang hubungan nasab ini, yang secara tak langsung dia akan ada hubungan kaitannya silaturahim. Tak ngam dengan ayah, tak ngam dengan abang, tak ngam dengan datuk. Sedangkan hal ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ini, kita jaga, kita kasihi dan kita mengambil tahu. Tuan-tuan, saya contoh, tuan-tuan, ada satu dalam 2-3 hari lepas, tuan-tuan, kes yang telah difarakkan oleh mahkamah, tuan-tuan. Maaflah, tuan-tuan, saya kaitkan hubungan silaturahim ini juga sebab ada kaitan dengan perkahwinan. Oleh kerana saya duduk di bahagian perkahwinan, maka saya melihat hal ini, tuan-tuan.
berlaku perkahwinan, kemudian di situ tuan-tuan, siapa jadi wali sedangkan dia masih lagi mempunyai adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Tapi oleh kerana dia tidak ngam dengan adik-beradik dia, maka dia mengambil bapa saudara menjadi wali. Sedangkan kalau dilihat dari sudut tertib susunan, yang akrabnya adalah adik-beradik sebapa, bukan pakcik, bukan pak saudara. Dan akhirnya, tuan-tuan, mahkamah mengesahkan perkahwinan itu adalah fasid, tidak sah dari sudut hukum syarak. Baik, apa jadi pada perkahwinan? Tengok. Sebab itulah, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menjaga, bukan semata-mata surah itu omong-omong kosong begitu, tidak tuan-tuan. Bahkan di situ mempunyai kesan dan mempunyai peranan yang tersendiri dalam kita menjaga hubungan itu. Bahkan kita dalam agama kita, silaturrahim ini, menjaga hubungan kaum kerabat ini, tuan-tuan, adalah perkara yang dituntut dalam Islam, bahkan menjadi kewajipan untuk kita jaga. Baik, sebab itu tuan-tuan, saya kadang-kadang, saya orang kampung tuan-tuan, kadang-kadang ayah, jom Nasir, kita pergi cari waris-waris kita. Kita kena kenal waris-waris kita ini, supaya kamu pun tahu dari sudut susur galur ataupun susunan-susunan salasilah keluarga. Sebab itu tuan-tuan, berbalik salasilah keluarga ini Nabi suruh untuk kita pertautkan. Dan bagi sahabat-sahabat yang mungkin ada di kalangan kita dan rakan-rakan di luar sana yang menonton, kita ada gathering daripada keluarga dengan kita buat majlis keluarga, alhamdulillah. Cuma sekarang kita tuan-tuan, kita dalam musim PKPB ini, ialah sebagaimana kita akur dengan ulil amri untuk menjaga kemaslahatan dari sudut kesihatan kita dan perkara-perkara yang boleh memberi sesuatu yang tidak baik. Maka dalam keadaan kita menyambut hari raya pada hari ini, tuan-tuan, walaupun mungkin dibenarkan pada hari pertama kita berziarah, itu pun ada hadnya, tetapi bukanlah dalam erti kata kita, tuan-tuan, tidak ataupun melupakan terus hubungan kekeluargaan kita ini. Tuan-tuan, kita hari ini, alhamdulillah, tuan-tuan, zaman 2020 ini dari sudut teknologinya, Masya Allah, cukup canggih. Kita ada Skype, kita ada telefon yang tuan-tuan macam-macam aplikasinya yang boleh kita gunakan, dan kita boleh berhubung dengan atuk kita, dengan pak saudara kita, dengan mak saudara kita, tuan-tuan, dengan sepupu-sepupu kita, saudara-saudara kita yang lain, walaupun mungkin jauh mereka berada, tetapi kita dapat hubungkan dengan aplikasi yang ada ini, dengan telefon, walaupun mungkin takut-takut mungkin ada yang musih lagi di kalangan kita ini, ada telefon tapi masih lagi tidak guna internet. Tak apalah, yang penting call pun tuan-tuan sekurangnya, tuan-tuan, call itu, dan kita memberi ucapan, mendoakan kebahagiaan Allah. Di situ pun dah tuan-tuan, alhamdulillah, membenihkan rasa kasih sayang di kalangan kekeluargaan kita ini. Baik, tuan-tuan, berbalik kepada definisi tadi yang disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dan juga saya sebut sedikit apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan, di situ kita dapat memahaminya. Makna bila sebut tentang silaturrahim ini, dia membabitkan menjurus kepada hubungan kerabat, dan tidak dinafikan ada pandangan ulama lain melabitkan, tuan-tuan, hubungan persaudaraan yang perlu dijaga. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadirin dan hadirat, bila sebut tentang silaturrahim ini, apa dia keutamaan yang perlu sangat-sangat kita jaga silaturrahim ni? Kenapa kena jaga? Tuan-tuan, tuan-tuan, yang pertamanya, bila sebut silaturrahim ini, dia merupakan tali hubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dinyatakan oleh para ulama merupakan tali hubung kita dengan Allah yang ada kaitannya dengan soal keimanan.
Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan. Cuba kita teliti kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka falyukrim dhaifah. Dia kena memuliakan dhaifah. Apa makna dhaifah, tuan-tuan? Tetamu. Masya-Allah. Ada kaitannya dengan soal yang Nabi menyebut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, meyakini pada satu hari nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah untuk diperlihatkan segala amal ibadah kita, dan di situ ada jaza, ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata falyasil rahimah. Falyasil rahimah maknanya hubungkan silaturrahim. Allah, tuan-tuan, rupa-rupanya silaturrahim ini ada kaitannya soal keimanan kita pada Allah. Secara tak langsunglah, tuan-tuan. Mana apa yang boleh kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyebut sedemikian tentang soal keimanan. Maknanya, tuan-tuan, Allah mengajar kepada kita, Nabi mengajar kepada kita ni, dalam bab silaturrahim ni kamu kena ambil tahu. Sebagaimana tadilah, dia bukan hanya sekadar membina hubungan keluarga, keakraban kekeluargaan, tetapi dia ada kaitan soal perkahwinan, dia akan ada kaitan soal hak perwarisan. Maknanya kalau pecah, kalau bergolaknya sebuah keluarga tadi, dia tidak akan memberi kedamaian hati pada jiwa-jiwa yang berkait. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tengok. Tuan-tuan, kalau dalam keluarga kita asyik bergaduh, orang kata, kalau orang Kelantan kata tak pergi mari, Allah, tuan-tuan, seronokkah dalam keadaan sebegitu? Bergaduh dengan ayah, bergaduh dengan ibu, bergaduh. Tuan-tuan, soal ini tak seronok, tuan-tuan. Pastinya tidak akan membenihkan keseronokan dalam hidup, tuan-tuan. Bahkan kalau kita lah, tuan-tuan, pun samalah. Contoh kalau kita di satu jabatan, tuan-tuan, dalam satu bahagian pun, tuan-tuan, duk main bergaduh, tuan-tuan, seronok ke kerja? Bagaimana untuk kita membina teamwork dalam pekerjaan? Pun, tuan-tuan, dia rasa tidak seronok, kita akan rasa hambar. Bahkan kalau kita tengok, tuan-tuan, macam kalau kita di penjara awam, dalam tonggak 12, keseronokan bekerja. Masya Allah, keseronokan bekerja itu kalau dalam tonggak 12, tuan-tuan, maknanya di situ perlu dibina supaya adanya rasa kasih sayang sesama kita. Bekerja dalam satu pasukan, bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong dalam perkara yang baik untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ustaz Hafizi kata, Ustaz Hafizi okey, sihat alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan, balik tadi, keutamaan kita kepada menjaga silaturrahim ini, ingat, dia merupakan tali hubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang ada kaitannya dengan soal keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Tuan-tuan, itu satu. Baik, keutamaan lagi. Keutamaan menjaga silaturrahim ini, kenapa kita kena jaga, tuan-tuan? Why? Tuan-tuan, yang kedua, jaga silaturrahim ni merupakan salah satu daripada pintu rezeki yang Allah akan bagi kepada kita. Dan satu lagi, tuan-tuan,
Allah memanjangkan umur kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umur dia, maka Nabi kata falyasil rahimah, kamu kena hubungkan silaturrahim. Masya Allah, pintu rezeki kepada kita, tuan-tuan. Bermakna apa? Bermakna kalaulah berlaku, tuan-tuan, hubungan tadi kita tidak jaga dan kita tidak berusaha untuk menjaga tali silaturrahim di kalangan kerabat kita, kawan-kawan kita, saudara seagama dengan kita, tuan-tuan, ibaratnya bagaikan Allah tutup pintu rezeki. Allah tutup pintu rezeki, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, saya sebagaimana saya sebut tadi, saya di bahagian perkahwinan. Saya, tuan-tuan, juga terlibat dalam mengendalikan urusan rudicara. Sebab juga bila mana di bahagian perkahwinan, kami dilantik sebagai pegawai rudicara untuk mendengar kes-kes keluarga ini. Masya Allah, tuan-tuan, apa yang Nabi SAW jelaskan, bila mana seseorang tadi tidak ikut, tuan-tuan, yang berlaku dalam kekeluargaan, begitulah keadaan dia. Ustaz, saya kahwin dah lama, tapi perkahwinan saya tak tahu, Ustaz, kenapa perkahwinan saya seolah-olah bagaikan maknanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan. Kadang-kadang saya dapat banyak duit ada, tetapi duit tu tadi dia habis begitu je, bagaikan tidak ada keberkatan. Dan berlaku keretakan demi keretakan dalam keluarga itu. Maka bila mana diadukan kepada pejabat agama dan kami panggil dan kami menyelami situasi ini, ya, perkahwinan dulu, semasa perkahwinan dahulu, ayah tidak reda, ibu tidak reda, berlaku perkahwinan, tuan-tuan. Tetapi di situ adanya, tuan-tuan, sesuatu yang terbekam, terbuku di hati ayah ibu, yang akhirnya, tuan-tuan, ya, dia kahwin tapi dalam keadaan seolah-olah hati yang tidak redha. Sebab itu, tuan-tuan, keredaan ini penting. Yang utama adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keredaan manusia ini, tuan-tuan, pun penting sebab kita disuruh untuk menjaga hubungan manusia sesama manusia. Dalam agama kita ni, tuan-tuan, selain hubungan dengan Allah, itu yang jelas memang menjadi kewajipan untuk kita jaga. Tetapi jangan lupa juga soal hubungan manusia sesama manusia. Dan bila sebut soal hubungan manusia sesama manusia, pastinya ia akan berkait dengan hubungan nasab kita, kekeluargaan itu. Benarlah Nabi SAW bersabda, ridallah biridal walidain. Redha Allah tadi bersama dengan redha ibu bapa. Maka saya kaitkan dengan hal yang saya handle ibu pejabat tadi, tuan-tuan. Ya, kehidupan tadi dia, Allah, tuan-tuan, tidak ada ketenangan, yang akhirnya perkahwinan menjadi hambar. Maknanya musibah demi musibah hadir dalam rumah tangga, yang kadang-kadang, tuan-tuan, berkecai. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, berbalik pada perkara yang kedua itu, iaitu bila kita sebut silaturrahim, jaga silaturrahim ini, dia merupakan salah satu pintu rezeki. Pintu rezeki. Dan Allah memanjangkan umur kita. Tuan-tuan, iaitulah kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan panjangkan umur kita, dan bukan hanya sekadar panjang umur, tetapi tuan-tuan, bukan hanya sekadar panjang umur semata-mata, bahkan dengan panjangnya umur kita dapat melaksanakan amal ibadah, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan.
dengan masa yang Allah berikan, kita gunakan sebaik mungkin untuk kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita, tuan-tuan, Allah redha pada kita, Allah sayang pada kita. Bahkan itulah Allah, yang sifatnya Ghafurur Rahim. Baik, itu yang kedua, tuan-tuan. Baik, yang ketiga, bila sebut silaturrahim ni, tuan-tuan, kenapa kita kena jaga hubungan silaturrahim ni? Kaum kerabat kita. Hubungan persaudaraan lah kita. Kenapa kita kena jaga? Tuan-tuan, dia merupakan salah satu penyebab yang membolehkan kita ni masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah. Salah satu daripada sebab, tuan-tuan, yang boleh kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Siapa sebut hal ini, tuan-tuan? Nabi. Nabi. Tuan-tuan, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat berkenaan amalan yang boleh masuk syurga. Sahabat tanya Nabi, tuan-tuan. Maka respon Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberitahu kepada sahabat, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah, jangan sekali-kali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Tuan-tuan, wa tuqimas salah. Sembahyang. Tuan-tuan, sembahyang. Nabi minta kita orang beriman dengan Allah ni solat. Jangan kehidupan kita, tuan-tuan, berlalu kehidupan kita ini, kita menjadi orang yang tidak solat. Tidak solat ni, tuan-tuan, kesannya sangat besar, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya di jabatan, di bahagian perkahwinan tu, tuan-tuan. Kebanyakan kes-kes yang saya handle lah, tuan-tuan. Saya bila saya dapat kes, ada sesuatu yang memang teruk kepada perkahwinan, saya akan tengok latar belakang kehidupan keluarga macam mana. Tuan-tuan, kebanyakan, tuan-tuan, orang yang boleh dikatakan hubungan dengan Allah tadi kosong. Senang ceritanya, solat tak tahu ke mana, tuan-tuan, solat tak tahu ke mana. Allahu Akbar. Jadi, tuan-tuan, maka dalam keluarga kita, dalam bab solat ini, mana kita kena ambil tahu, tuan-tuan, anak-anak, isteri, bahkan kita pun sama, bila membabitkan waktu solat, kita jaga Allah. Man yahfazillah yahfazka. Siapa jaga Allah, Allah akan jaga dia, tuan-tuan. Solat ini merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, dan siapa yang meninggalkan ibaratnya meruntuhkan agama. Wa tu'tiyaz zakah. Wa tu'tiyaz zakah, zakat. Tuan-tuan, ini zakat juga ada kaitannya dengan hubungan manusia sesama manusia. Dalam kita yang berkewajipan kepada kita, dan kemudian dengan hasil tadi dibantu kepada asnaf yang memerlukan. Di situ. Juga kalau secara tak langsung, tuan-tuan, juga bila mana contohnya kalau zakat disettle, tuan-tuan, insya-Allah kita di wilayah persekutuan ini, alhamdulillah, saya melihat banyak contoh kalau dalam FB, ya Allah, banyaknya Majlis Agama Islam wilayah persekutuan bergerak meretasi sempadan, memasuki liku-liku yang kata kawasan-kawasan yang berliku, menyampaikan, alhamdulillah, menyampaikan zakat yang telah diberikan oleh hero-hero penderma zakat kita di wilayah persekutuan, yang mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi mata rantai. Di situ
pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, kalian semua yang memberikan zakat. Wa tu'tiyaz zakah. Itu juga ada hubungan, tuan-tuan, kalau kita lihat secara lebih mendalam. Bila mana dapat diagihkan dengan yang terbaik, maka di situ asnaf akan merasakan lahir dalam jiwa dia rasa kesyukuran dan rasa sayang. Dan watasilur rahim ini, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghubungkan tali silaturrahim ini adalah merupakan salah satu amalan yang boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 perkara tadi. Jangan syirik pada Allah, solat kita laksanakan, kemudian zakat, kemudian iaitu menghubungkan tali silaturrahim di kalangan kaum kerabat, di kalangan rakan taulan kita, sahabat-sahabat kita. Baik. Itu yang ketiga. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, macam mana kita nak jaga tali hubungan silaturahim ini? Maka ada 4 perkara yang disebut oleh para ulama untuk kita menjaga agar hubungan silaturahim ini dari sudut kerabat kita, rakan-rakan saudara seagama dengan kita, agar sentiasa mekar dan subur dengan kasih sayang ini. Ada 4 perkara yang dinyatakan oleh para ulama, tuan-tuan, yang di sini kita boleh jadikan paduan. Baik, yang pertamanya, macam mana kita nak jaga hubungan silaturahim ini? Yang pertama, tuan-tuan, berdoa ketika berpisah. Maknanya, tuan-tuan, kita diminta dalam agama kita ini oleh Nabi kita untuk sentiasa kita berdoa kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, tuan-tuan, kemudian saudara seagama dengan kita, dan orang-orang yang terbaik ini, dan perlu kita doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan bertemu dan berpisah. Tuan-tuan, mana bertemu dan berpisah, mana doa ini. Doa ni, tuan-tuan, adalah merupakan perkara yang diajar dalam agama kita untuk kita berdoa. Maka berdoalah, tuan-tuan. Tak semestinya ke Arab, tuan-tuan. Kita boleh doa dalam bahasa Melayu, boleh. Kalau mungkin kita orang Cina dan kita beragama Islam, kita boleh doa dalam bahasa Cina. Kalau kita orang India, makna kita orang India tak mampu untuk kita, tuan-tuan, berdoa dalam bahasa Melayu, contoh. Ataupun dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Ya, dalam bahasa India, silakan. Berdoalah untuk kebaikan. Dan kita mendoakan hubungan kekeluargaan ini, kerabat kita ini, dan juga persaudaraan kita ini, sentiasa berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita diberkati dari sudut soal kehidupan, dipermudahkan, tuan-tuan Allah, tuan-tuan. Pak saudara kita lama tak jumpa, tuan-tuan, kita hello pada dia, kita sebut kepada pak saudara kita, dan kita doakan sesuatu yang terbaik kepada pak saudara kita, tuan-tuan Allah. Contoh mak saudara kita, tuan-tuan, macam kita hari ini, sebagaimana tadilah, kita dalam situasi yang ni, tuan-tuan, yang boleh, mungkin walaupun kita tak mampu untuk kita menziarahi, tetapi kita gunakan yang ada ini, media sosial yang ada pada kita melalui aplikasinya, WhatsApp ada, WeChat ada, Facebook ada, Instagram ada, bermacam-macam lagi, untuk kita memperkukuhkan lagi hubungan silaturahim. Hello, tuan-tuan, ya, mudah-mudahan tanya sepatah, tuan-tuan, tentang kehidupan, bagaimana, dan bagi ucapan-ucapan,
Tuan-tuan, ini semuanya dapat membenihkan dan itu adalah merupakan tuan-tuan sesuatu yang terbaik untuk mengukuhkan hubungan tali persaudaraan itu. Tali hubungan silaturahim itu. Mana berdoa ketika berpisah. Satu. Kedua, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam kita nak jaga, macam mana kita nak jaga situasi silaturahim ini ataupun hubungan silaturahim ini, jangan bicara perkara-perkara buruk. Berkenaan perkara-perkara buruk hal dia. Makna begitulah, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak nanti hubungan kerabat sahajalah, tuan-tuan. Sebab kalau kita melihat dari sudut apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam bab hubungan sesama muslim ini, tuan-tuan, maknanya jangan kita berkata ataupun berbicara tentang perkara keburukan. Perkara buruk berkenaan dengan dia. Maknanya, senang ceritanya, makna kita menjaga aib lah, tuan-tuan. Sesiapa yang menjaga aib saudara seagama dia, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan jaga keaiban dia dunia dan akhirat. Dan itulah yang kita harapkan dan kita dambakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila mana berbicara tentang perkara buruk ini, tuan-tuan, makna dia boleh menyentuh hati, menyentuh perasaan. Cuma tuan-tuan, untuk menegur, boleh ke tak boleh? Boleh. Dan setiap teguran yang diajar kepada kita itu adalah bil hikmah. Dengan hikmah. Ya, tidak dinafikan kadang-kadang ada orang yang perlu ditegur dengan keadaan mungkin dengan nada yang agak tegas. Tetapi ada juga dengan nada yang agak lembut, makna melihat kepada situasi, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mengetahui situasi keadaan tersebut, maka gunakan hikmah untuk menegur. Dalam konsep kita menegur sahabat-sahabat kita dan kaum kerabat kita dalam kita menjaga hubungan silaturahim ini. Mudah-mudahan dengan teguran itu, tuan-tuan, dia juga dapat memberi ingatan, memberi keinsafan kepada diri untuk menjadi orang yang terbaik, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, banyakkan bicara perkara-perkara kebaikan. Mungkin ada kebaikan, bahkan adalah kebaikan-kebaikan yang dibuat, tuan-tuan. Dan kita boleh sebut, tuan-tuan, dengan kebaikan itu, bahkan dia menjadi insya-Allah, dan kita mengharapkan dengan kebaikan yang dia lakukan itu menjadi lebih bersemangat kepada dia untuk jadi yang terbaik, tuan-tuan. Dan kita pun tidak dinafikan kadang-kadang ada, tuan-tuan, membabitkan riak dan sebagainya, tapi waliyadzubillah min dzalik, na'udzubillah. Tapi terletak kepada kebijaksanaan kita lah dalam menguruskan hal ini. Dan disebut oleh para ulama, banyakkan bicara perkara kebaikan ini, tuan-tuan, dia boleh memberi satu input yang positif kepada diri. Tuan-tuan, insya-Allah. Bahkan kalau kita lah, tuan-tuan, orang bicara kebaikan dan kita berasa Allah, mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan itu, dia satunya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, tuan-tuan, dia boleh memberi sesuatu yang impak yang positif juga kepada sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita yang lain, tuan-tuan. Dan perkara yang keempat, tuan-tuan, adalah dengan perkara yang keempat ini, kita jangan berprasangka buruk. Su'uzzan ini, tuan-tuan. Ya, dalam kehidupan kita menjaga silaturahim ini, hubungan kekeluargaan, jangan sekali-kali kita berprasangka buruk yang akhirnya, tuan-tuan, lebih menjarakkan hubungan itu, lebih menjarakkan hubungan daripada baik kepada tidak baik, bahkan boleh sampai satu peringkat pecah. Allahu min dzalik. Maka kita jagalah. Bahkan dengan bersahabat pun samalah, tuan-tuan. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni, tuan-tuan, saya ingat masa sekolah menengah dulu, tuan-tuan, masa di peralihan. Kalau dulu sekolah Arab kita ada peralihan. Kemudian baru naik kepada tingkatan 1. Allah, saya rasa mungkin berkat antara guru saya disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan alhamdulillah saya ingat sampai sekarang dan saya jadikan panduan dalam hidup saya dalam konteks bersahabat ini. Kita menjaga hubungan silaturahim ini sesama sahabat rakan taulan. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin. An yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Apa makna tidak halal, tuan-tuan? Haram hukum dia. Haram hukum dia, tuan-tuan. Iaitu apa dia? Bila mana berlaku di antara seorang muslim dengan muslim yang lain ini, sampai satu peringkat dia tidak bertegur sapa selama 3 hari. An yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Bila bertembung, tuan-tuan, seorang paling sana, seorang paling sini. Maka Nabi kata, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang baik ni, bila mana berlaku situasi macam ni, hak baik di kalangan keduanya, orang yang memulakan salam. Allah. Tuan-tuan, ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ni dalam bab bersahabat, tuan-tuan. Dalam bab bersahabat. Bila mana berlaku begitu, tuan-tuan, orang kata bergaduh ataupun tak bertegur sapa sampai 3 hari itu pun Nabi menyebut la yahillu li muslimin, apatah lagi, tuan-tuan, sampai bertahun. Allahu akbar. Sampai bertahun kita tak bertegur sapa, tak pernah pergi ke rumah saudara mara kita, tak pernah pergi rumah pak saudara kita, mak saudara kita, sepupu kita. Tuan-tuan, agak-agak macam mana tuan-tuan, kalau sahabat begini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Allah, bahkan kalau kaum kerabat lagi-lagilah, tuan-tuan, yang perlu kita kena jaga. Bahkan, tuan-tuan, kalau kita melihat dari sudut sedekah, tuan-tuan, sebab ada sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahala sedekah. Kalau bagi sedekah kepada satu saudara seagama kita, mana saudara semuslim, itu kita akan dapat satu sedekah. Tapi kalau kita bersedekah dengan kita menjaga hubungan tali silaturahim dengan keluarga, kaum kerabat, kita akan dapat pahala sedekah. Satu lagi, kita akan dapat pahala hubungan silaturahim itu, tuan-tuan, dari sudut aulawiyatnya, keutamaannya. Baik, berbalik kepada hadis Nabi tadi itu, tuan-tuan, maka dalam soal kekeluargaan itu, kaum kerabat, bahkan kehidupan suami isteri pun samalah, tuan-tuan, nak ceritanya. Jangan sampai satu peringkat bergaduh sampai tak bertegur sapa. Kalau bergaduh sampai tak bertegur sapa ni, tuan-tuan, maknanya wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Ibarat kalau rakan tadi mungkin boleh pujuk balik, hulurkan salam kedamaian, dan suami isteri hulurkan salam kedamaian, isteri hulurkan salam kedamaian kepada suami, dan kita hulurkan salam perdamaian kepada pak saudara kita, pak menakan kita, mak menakan kita. Allah, mudah-mudahan dengan kita menjadi orang yang disebut oleh Nabi itu orang yang menghulurkan salam, tuan-tuan, di situ berputiknya balik hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang, tali persaudaraan itu, mengukuhkan balik untuk membina kedamaian dalam kehidupan kaum kerabat, keluarga dan juga masyarakat kita. Tuan-tuan, bila sayang menyayang ini Allah, tuan-tuan, kita akan rasa Allahu akbar. Dalam sahabat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, kita semua sedia maklum, tuan-tuan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tak sempurna iman kita melainkan kita ni, tuan-tuan,
kasih kepada saudara kita sebagaimana kita kasih kepada diri kita. Kita sayang kepada diri kita, macam mana kita sayang, tuan-tuan, begitulah juga kepada sahabat kita. Makna kita menjaga keaiban dan kita menjaga, tuan-tuan, tidak berlaku kezaliman kepada dia. Dan di situlah dia akan membentuk hubungan yang baik, yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjaga, tuan-tuan. Baik. Jadi saya balik tadi, tuan-tuan, macam mana kita nak jaga hubungan silaturahim ini. Ada 4 perkara yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, kita sentiasa doakan, bertemu dan berpisah ini, tuan-tuan, dan jangan bicara perkara-perkara buruk, jangan bicara perkara-perkara buruk. Dan sekiranya dia ataupun mungkin ada di kalangan sahabat ataupun kerabat kita melakukan perkara-perkara yang buruk, tuan-tuan, yang menyalahi agama, adakah kita berdiam diri? Tidak, tuan-tuan. Maka teguran itu perlu ada, tetapi dengan teguran tadi perlu secara berhikmah, dan itulah yang diajar oleh Nabi kita. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang bersifat umum, tuan-tuan. Sesiapa yang melihat sesuatu keburukan, maka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dalam hadis Nabi SAW. Mengikut sesiapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia menegurnya dengan kuasa yang ada, dengan lisan yang ada, tuan-tuan, dengan kalau tak dapat pun dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tapi soalnya, tuan-tuan, dari sudut teguran tadi adalah perlu, dan itu adalah ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada kita, orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sekiranya kita dah berusaha untuk kita menghubungkan tali silaturahim ini, tali persaudaraan, kasih sayang ini, tiba-tiba, tuan-tuan, dia tidak, ataupun dia menolak hubungan yang kita bentuk itu, ataupun dia lari daripada kita, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan? Apa kita nak buat? Dan hal ini berlaku tak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berlaku tak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, hal ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika, tuan-tuan, sahabat Nabi jumpa dengan Nabi, dan bila mana jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, inna li qarabah. Ya Rasulullah, aku ni ada kaum kerabat aku. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku cuba untuk hubungkan hubungan silaturahim ini, wa yaqta'unani, tapi mereka ni tak terima hubungan silaturahim yang aku nak bentuk. Maknanya aku cuba nak berbaik dengan mereka, wa yaqta'unani, mereka tak terima. Ahsinu ilaihim wa yunsi'una ilayya. Aku cuba buat baik kepada mereka, tapi mereka balas kejahatan padaku. Bahkan ada perkara-perkara yang memang menyakitkan aku. Dan aku cuba berlembut dengan mereka, wa yajhaluna alayya. Bahkan mereka bersikap buruk, mereka bersikap kasar terhadap aku. Bersikap kasar kepada aku. Maka Nabi SAW mengatakan, in kunta kama qulta, kalau betullah begitu apa yang kamu kata, dan kamu bersabar, kamu cuba buat yang terbaik, kamu hubungkan silaturahim itu, kamu cuba untuk merapatkan hubungan, tetapi mereka menolak. Nabi mengatakan, dalam situasi itu, janganlah kamu berputus asa. Kenapa? Fala tazalu ma'aka minallah. Kerana dengan kesentiasaan kamu tadi,
istimrarnya kamu, berterusannya kamu cuba hubungkan rapat untuk memperbaiki, tuan-tuan. Maka Nabi mengatakan kamu sentiasa berada bila mana kamu bertahan dengan sesuatu yang musibah sebegitu, mana Allah bersama dengan kamu dan Allah bersama dengan kamu. Maknanya ma'aka minallah. Bersama kamu itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya suatu hari nanti, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, mungkin bukan lusa, tapi pastinya akan ada satu ketika yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membuka ruang dan akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri itu tadi. Tapi maknanya senang cerita tuan-tuan muslimin muslimat, dengan erti kata tidak mudah putus asa dalam menyampaikan, dalam menghubungkan silaturahim ini. Ya, kadang-kadang kita sakit tuan-tuan. Ya, tak nafikan dengan kerabat kita, bahkan kawan pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang kita rakan sepejabat, kita cuba berbaik, tetapi usaha kita tadi dipandang sinis, mungkin diperkecilkan, mungkin diremehkan, kadang-kadang diperli, tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan. Kita ingat sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi mengatakan Allah bersama dengan kita. Tuan-tuan, dan andai kata kalau kita, tuan-tuan, berlaku situasi begitulah dan kita sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim ini, tiba-tiba kita mati dalam keadaan kita, tuan-tuan, sebegitu dan berlaku kepada sahabat kaum kerabat kita, kita dah cuba sedaya upaya, mudah-mudahan tuan-tuan Allah bersama dengan kita dan Allah mengampuni kita, tuan-tuan. Dan sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi juga berlaku kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam penghujung hadis tadi Nabi menyebut fala tazalu ma'aka minallah. Allahu akbar. Kamu sentiasa berada dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya Allah membantu kamu. Dan kita perlu membina keyakinan ini, tuan-tuan. Kita perlu membina keyakinan ini. Sebab itu tuan-tuan, saya sentiasa kadang-kadang menasihati kepada pasangan yang berkahwin. Tadilah sebagaimana yang saya sebut, tuan-tuan. Bila mana mereka berkahwin, ibu tidak redha ataupun tidak restu, ayah pun dalam keadaan hati yang terbekam hatinya. Cuma pada pasangan berkahwin, janganlah berputus asa untuk mencari rahmat Allah. Rapatilah, makna hubungkanlah hubungan silaturahim. Berapa lama Ustaz? Tuan-tuan, berapa lama? Tak kira berapa lama. Tapi pada kitanya, tuan-tuan, jangan putus asa untuk kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita berterusan sebegitu dan kita usaha dan kita mohon kepada Allah untuk dibuka pintu hati bagi ibu bapa menerima dan bagi anak-anak tadi menerima, tuan-tuan, yang pentingnya istimrar dengan berterusan ataupun istiqamah dengan secara berterusan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan itu, tuan-tuan. Baik. Lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimah wasalaha. Bukanlah orang yang menghubungkan silaturahim itu orang yang, tuan-tuan, dia ni bila mana orang buat kebaikan pada dia, dia buat kebaikan pada orang itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghubungkan silaturahim ni al-wasil, walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimah wasalaha. Apabila orang tu memutuskan hubungan silaturahim dengan dia, maka dia menghubungkan hubungan silaturahim dengan orang itu. Makna, tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak kita berputus asa dan
makna usaha berterusan untuk kita menghubungkan hubungan silaturrahim itu, hubungan kasih sayang itu, hubungan persaudaraan itu. Tuan-tuan, sebab itu bila mana kita berbicara tentang soal silaturrahim ini, tuan-tuan Allah, kalau kita tengok sahabat, tuan-tuan, sejarah di kalangan para sahabat, tuan-tuan, dalam peperangan sahabat dalam keadaan genting yang memerlukan air, dan ada sahabat yang membawa air nak bagi kepada sahabat yang nak minum tadi. Bila nak minum tu tuan-tuan, bila nak minum, terdengar jeritan sahabat yang pertama. Lalu sahabat yang pertama itu mengatakan, adakah sahabat aku yang menjerit dan meminta air tadi telah mendapat air? Dan kata sahabat yang bawa air tadi, belum. Tuan-tuan, tak lagi. Maka sahabat yang nak minum air tadi minta supaya yang bawa air ni pergi kepada sahabat yang kedua, bagi air pada dia. Bagi air pada dia. Kemudian bawalah air kepada sahabat yang kedua, dan bila sahabat kedua yang nak minum air, terdengar pula jeritan sahabat yang ketiga nak air. Maka kata sahabat yang kedua, bawa air ini kepada sahabat aku yang kedua, mungkin dia lebih memerlukan. Maka bila sahabat yang nak minum, tuan-tuan, sahabat yang ketiga nak minum, maka sahabat tadi bila nak minum teringat kepada sahabat aku sebelum ini, adakah mereka telah minum air ini? Kata sahabat yang bawa air tadi, belum lagi, tak minum lagi, dan mereka menyuruh aku membawa air ini kepada kamu. Lalu kata sahabat ini, bawalah air ini bagi kepada sahabat aku yang terdahulu. Maka bila air tadi dibawa, tuan-tuan, sahabat yang pertama gugur syahid di medan perjuangan. Bawa sahabat yang kedua, tuan-tuan, sahabat yang kedua itu juga telah menemui Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan ithar di kalangan sahabat. Wa yu'thiruna anfusahum walau kana bihim khassasah. Sahabat ini dia melebihkan diri dia lebih daripada orang lain, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau kita di jabatan ini, tuan-tuan, wujudnya sebegini, bahkan kita perlu sebegini, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita di antara bahagian-bahagian sama-sama membantu di antara satu sama lain dalam melaksanakan gerak kerja dakwah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, dia akan membentuk suatu kekuatan dakwah untuk kita menyampaikan mesej Islam, agama kita, kalau kita di wilayah persekutuan dan umumnya di bumi Malaysia ini, bahkan ke seluruh alam, tuan-tuan. Dia akan memberi kekuatan kepada gerak kerja kita. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, di mukaddimah tadi, tuan-tuan, saya menyebut ada ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana silaturrahim ini, hubungan silaturrahim ini kita tidak jaga, tuan-tuan. Baik, antara ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memutuskan silaturrahim, Allahu Akbar, sangat besar, tuan-tuan. Sangat besar orang yang memutuskan hubungan silaturrahim ini. Yang pertamanya, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turunnya rahmat Allah kepada kaum, kepada mereka yang mana kedudukannya adalah orang yang memutuskan silaturrahim. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita bercakap tentang rahmat, bila kita bercakap tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa dia rahmat, tuan-tuan? Sampai Nabi menyebut la tanzilur rahmah, tidak akan turun rahmat. Makna rahmat ini adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan dan kelembutan dari Allah yang maha bersifat sempurnanya, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan duduk pada orang yang memutuskan silaturrahim. Allahu Akbar.
tuan-tuan. Kalau rahmat ni tidak turun, tuan-tuan, bagaimana kehidupan orang itu? Bagaimana kehidupan keluarga itu? Bagaimana kehidupan masyarakat itu? Pastinya, tuan-tuan, Allah bermacam-macam keadaannya, tuan-tuan. Pastinya akan menyulitkan, bahkan akan menjadi lebih sulit lagi. Baik, berbalik kepada ancaman Allah tadi, satu, tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis Nabi ini, rahmatnya Allah tak akan bagi kepada orang yang memutuskan silaturahim. Itu satu, tuan-tuan, satu yang boleh kita ambil. Yang kedua, tuan-tuan, amaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memutuskan silaturahim ni sampai Nabi sebut la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, dan ini adalah ancaman yang amat keras daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana Nabi berbicara itu adalah wahyu, wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidak akan bercakap melainkan wahyu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Malaikat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbalik kepada soal orang yang memutuskan silaturahim itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tidak akan masuk syurga, dan itu adalah ancaman yang sangat tegas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak masuk syurga, nak masuk apa, tuan-tuan? Puan-puan. Sebab di akhirat nanti akan ada dua sahaja, iaitu syurga Allah, yang kedua neraka Allah. Allahu Akbar. Kalau tak ke syurga, mana nak pergi? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makna, tuan-tuan, orang yang memutuskan silaturahim ni, tuan-tuan, tak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutuskan silaturahim ini, tuan-tuan, dia merupakan dosa-dosa besar. Kalau kita melihat pandangan para ulama, tuan-tuan, dan para ulama berbicara tentang soal ini, tuan-tuan, dia merupakan dosa-dosa besar secara ijma' para ulama. Allah. Dosa. Dan orang yang hidup dengan dosa ini, kehidupan dia tidak akan tenang. Kadang-kadang hati yang tidak tenang ini, mungkin di situ adanya dosa-dosa yang dilakukan. Okey. Kemudian, tuan-tuan muslimin muslimat, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memutuskan silaturahim ini adalah Allah akan segerakan azab kepada mereka di dunia lagi. Di akhirat menanti, di akhirat Allah segerakan, dan setelah dunia Allah segerakan, dan azab di akhirat lagi menanti. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah Ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghyi wa qati'atur rahim." Nasihat sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa-dosa yang Allah mempercepatkan kepada orang itu, Allah mempercepatkan azab kepada orang tadi di dunia, dan juga Allah akan bagi azab di hari akhirat nanti, iaitu, tuan-tuan, adalah orang yang melakukan kezaliman kepada manusia, dan satu lagi adalah orang yang memutuskan silaturahim. Maknanya, tuan-tuan, Allah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang yang memutuskan silaturahim ini, tuan-tuan, Allah segerakan azab. Ya, tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebut tadi, tuan-tuan, dalam bicara saya, dalam kes-kes yang saya handle di bahagian perkahwinan, dalam kes runding cara keluarga, tuan-tuan, itulah antaranya azab-azab Allah yang Allah bagi kepada mereka, dan kehidupan yang tidak tenang,
kehidupan yang porak-poranda, kehidupan yang tidak memberi yang terbaik kepada jiwa mereka, tuan-tuan. Hidup dalam keadaan keluh kesah, gelisah dan sebagainya. Baik, di akhir akhirat, tuan-tuan, bahkan azab Allah amatlah pedih. Amat pedih lagi berbanding dengan azab yang ada di atas dunia ini. Sebagaimana yang kita bila mana kita berbicara tentang soal akhirat Allah, neraka Allah, tentang azab-azab yang dijanjikan kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah, yang sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pastinya mereka berada dalam keadaan sengsara. Na'udzubillah min zalik. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, seterusnya, tuan-tuan, ancaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memutuskan silaturahim ini, dan hadis ini daripada Abu Hurairah. Hadis ini Abu Hurairah menceritakan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mal bani Adam, inna a'mala bani Adam tu'radu kullu khamisin lailatul jum'ah fala yuqbalu amalun qati'ur rahim. Sesungguhnya amal Bani Adam ini, maknanya amal-amal anak Adam ini akan dibentangkan setiap Khamis dan malam Jumaat. Okey. Kemudian Nabi kata tentang amal yang orang yang memutuskan silaturahim ini, Nabi kata fala yuqbalu amalun qati'ur rahim. Bagi orang yang memutuskan silaturahim ini, amal dia Allah tak terima, tuan-tuan. Allah. Maknanya kalaulah berlaku amal yang dibuat tadi, ibaratnya, tuan-tuan, Allah tidak menerima, Allah. Betapa ruginya dalam kehidupan dia. Betapa ruginya kehidupan dia. Dalam kehidupan tadi, tuan-tuan, banyak benda yang dibuat tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, berbalik kepada tentang silaturahim inilah, tuan-tuan, dengan adanya ancaman-ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu, kita dapat mengambil pengajaran, tuan-tuan, sebagai panduan kepada kehidupan kita, untuk kita, tuan-tuan, untuk kita lebih berusaha ataupun cuba untuk kita merapatkan hubungan silaturahim ini dengan seakrab yang mungkin. Cuma jangan sampai satu peringkat, tuan-tuan, kita jaga hubungan manusia, kita jaga cukup sungguh-sungguh. Kita sentiasa ziarahi, kita doa, tiba-tiba hubungan kita dengan Allah hancur. Tak nak jadi macam tu. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, kemudian kita jaga hubungan kita sesama manusia, dan kita jaga hubungan kita dengan alam. Tuan-tuan, maknanya seluruh kehidupan kita ini, secara tak langsungnya, tuan-tuan, kita warnai kehidupan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, tuan-tuan, sesuatu yang baik itu dikira ibadah. Hubungan silaturahim ini adalah ibadah yang perlu kita ambil berat dan kita ambil tahu. Jadi kesimpulan akhir daripada saya lah, tuan-tuan, panjang lebar saya berbicara, tuan-tuan, panjang lebar ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajarannya. Jadi kesimpulan, tuan-tuan, satu, tuan-tuan, marilah sama-sama kita jaga hubungan silaturahim ini. Keutamaan kita dengan kerabat kita, tuan-tuan. Daripada tertib susunan nasab yang saya sebut tadi, yang perlu kita jaga, dan kita perlu merapatkan hubungan dengan mereka ini, mengambil tahu, bahkan membantu, mudah-mudahan, tuan-tuan, di situ membentuk satu kekuatan kekeluargaan yang hebat, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, mungkin selepas daripada ini, tuan-tuan, mungkin nanti insya-Allah kita mengharapkan dalam situasi kita yang berdepan dengan COVID ini, mudah-mudahan Allah menghilangkan
wabak penyakit ini daripada bumi kita dan daripada seluruh dunia. Mudah-mudahannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, jangan lupa untuk kita hubungkan hubungan silaturahim di kalangan keluarga kita, rakan-rakan kita. Macam kita tuan-tuan di jabatan ni ada rakan-rakan kita yang berpindah ke tempat lain. Macam saya di bagi perkahwinan Ustazah Nazihan ada berpindah ke Selangor. Apa khabar Ustazah? Semoga Ustazah sihat di sana dan semakin orang kata bersemangat menjalankan tugas-tugas yang diberikan. InsyaAllah Allah mempermudahkan segala urusan. Dan juga ada rakan-rakan lain yang berpindah. Tuan-tuan tanyalah khabar. Dan kita ada grup WhatsApp kita hidupkan dengan keceriaan. Tuan-tuan, kerana dengan kehidupan ini dan kita sentiasa bertanya khabar tuan-tuan, dengan kita menghulurkan salam inilah dia akan membentuk balik hubungan persaudaraan kita, keluarga, rakan-rakan, sahabat saudara seagama dengan kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan sedikit ini memberi manfaat buat diri saya sebagai panduan kepada diri saya dan umumnya kepada kita semua yang mendengar, yang menonton di FB Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, rakan-rakan yang berada di luar sana juga menonton, ada yang menonton tuan-tuan, dan boleh kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita untuk kita menyatakan kebaikan ini tuan-tuan. Jadi hashtag jaga hubungan silaturahim, jaga hubungan silaturahim, bina kekuatan ukhuwah sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dikasihi Allah, dikasihi oleh saudara-saudara seagama kita, dikasihi oleh kaum kerabat kita. Mudah-mudahan kita tuan-tuan, insya-Allah bila mana kita kembali kepada hari akhirat tuan-tuan dalam keadaan hati yang qalbun salim, hati yang selamat sejahtera. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar itulah tuan-tuan. Assalamualaikum.